Tak kenal maka tak cinta kan? Saya kenalkan dulu pakar kita hari ini. Siapakah beliau? Prof. Amir merupakan seorang pakar perunding dan kanan psikiatrik di Universiti Malaya dan juga pengarah UM Cares. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda dan doktor falsafah dari University of Otago, New Zealand dan menerima ijazah sarjana perubatan psikologi dari Universiti Malaya. Fokus utama beliau adalah dalam psikiatri umum, bagaimanapun beliau adalah seorang subpakar dalam bidang ketagihan, terutama sekali dalam topik berhenti merokok Okey, selain aktif dalam pengajaran dan juga penyelidikan, beliau juga menjadi penasihat kesihatan mental kepada beberapa organisasi seperti PLUS serta giat menjalankan aktiviti-aktiviti NGO dan merupakan pengasas dan presiden Care Warriors Association. Yang paling terbaru merupakan pelibatan beliau di dalam Jawatankuasa Kebangsaan yang mengkaji budaya kerja di Kementerian Kesihatan Malaysia yang diumumkan oleh YB Menteri Kesihatan pada awal bulan Mei lalu. Alright, tanpa melengahkan masa lagi Prof, saya menjemput Prof untuk menjawab soalan-soalan yang kami ada sediakan untuk Prof untuk hari ini Okay. Alright, soalan pertama Prof. Sebagai pengenalan kepada penonton kita hari ini mengenai kesihatan mental, terutama sekali kepada pelanggan PLUS yang menonton hari ini, boleh tak Prof terangkan apakah yang dimasukkan dengan kesihatan mental dan apakah kepentingannya dalam setiap peringkat kehidupan? So, yang penting, yang pertama saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Faiza dan juga semua penonton yang menonton pada pagi ini. Juga terima kasih kepada semua pihak lah yang berkepentingan untuk menjayakan program kesedaran kesihatan mental, terutamanya kita nak menuju ke Hari Kesedaran Mental Sedunia pada 10 hari bulan Oktober tahun ini. So kita nak mulakan pengenalan kita hari ini lebih kepada umum. So secara umum sebelum kita mulakan isu kesihatan mental, biasanya saya selalu take a step back. Di mana saya nak fokuskan isu kesihatan mental ni lebih kepada isu kesihatan. So bila kita tengok definisi kesihatan, kalau mengikut Pertubuhan Bangsa Dunia, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, maka kita lihat bahawa dia melibatkan 3 komponen. Komponen fizikal, komponen sosial dan juga komponen mental. So maka kita boleh fikirkan di mana kesihatan mental tu sama beratnya dengan kesihatan fizikal. So seperti mana kita selalu laburkan dalam kesihatan fizikal kita, kita juga patut melaburkan sedikit masa untuk menjayakan lagi kesihatan mental kita. So apakah elemen-elemen dalam kesihatan mental yang biasanya kita katakan? So biasanya dikatakan bahawa isu kesihatan mental ni akan melibatkan 3 komponen. Isu emosi, isu psikologi dan juga isu sosial. Malahan dia akan mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. So itu yang penting dengan isu kesihatan mental ini. Dan yang paling penting juga adalah dia dapat membantu kita dalam menangani stres. Nanti kita akan lihat lagi bahawa stres ni merupakan satu isu yang sangat penting kalau kita bincangkan mengenai isu kesihatan mental. Now, apakah dan kenapakah pentingnya kita memastikan kesihatan mental kita dalam keadaan yang terbaik? So, beberapa sebab. Yang pertama adalah dalam untuk menangani stres. Yang kedua untuk mencapai full potential dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk memastikan supaya kita dapat bekerja dengan keadaan yang baik. Dan of course yang terakhir adalah memastikan supaya kita dapat memberi balik kepada masyarakat. So inilah antara beberapa sebabnya kenapa pentingnya kesihatan mental untuk kita semua. Alright. Terima kasih Prof. Penerangan yang cukup jelas Ada beberapa komponen, bukan saja mental, dia mempunyai 3 komponen yang Prof bincangkan sebentar tadi. Alright, soalan kedua Prof. Ini adalah latest lah yang saya dapat. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Morbidity NHMS pada tahun 2019, melaporkan hampir 500,000 rakyat Malaysia mempunyai simptom depresi. Depresi ni adalah salah satu penyakit kesihatan mental Prof? Betul. Okey. Boleh Prof terangkan tak? Saya difahamkan memang pelbagai penyakit yang ada dalam kesihatan mental ni.
tapi yang banyak dialami dalam kalangan rakyat Malaysia dan pada masa ini dan bagaimanakah kita nak kenal pasti simptom-simptom ni yang boleh membantulah para penonton kita. So kalau kita ikut again Prof. Faiza dari segi statistik ni, pandemik ini dikatakan bahawa 1 dalam 3 individu ataupun 3 dalam 10 individu di Malaysia mengalami isu kesihatan mental. Ya. Tetapi tinjauan terbaru yang dilakukan oleh Center.my semasa pandemik mendapati disebabkan oleh pandemik di Malaysia dan juga PKP yang kita dah harungi 2 tahun lepas, dan in fact last year sikit-sikit lah ada, bahawa mungkin 1 dalam 2 mungkin mengalami simptom kesihatan mental. Tetapi apabila simptom itu melarat sehingga kan individu itu tidak dapat berfungsi, maka di situlah individu itu mungkin akan mempunyai penyakit mental. So bila kita bincangkan isu kesihatan mental ni, kita nak mengelakkan daripada mendapat penyakit mental. Ya. So antara beberapa sebab kerana individu ini mungkin dikategorikan mempunyai penyakit biasanya adalah dari segi isu fungsi dalam keluarga. Mungkin ibu tak dapat bekerja ataupun berfungsi bagi ibu, anak tak dapat berfungsi sebagai anak. Dalam mungkin persekolahan di mana kita lihat bahawa kesihatan mental terjejas sehingga menyebabkan individu itu tak dapat belajar dengan baik. Dan of course dalam konteks katakan PLAS dan juga semua yang bekerja pada hari ini, kalau tak berfungsi sebagai seorang pekerja yang baik, maka di situ jikalau dia berkenaan dengan penyakit fizikal, contohnya patah kaki, kita katakan dia ada sakit kaki, penyakit yang tak dapat berfungsi. Ya. Tapi kalau dia melibatkan isu kesihatan emosi, psikologi, kita bincangkan tadi tu, maka mungkin di situ individu itu mungkin mengalami isu penyakit mental. So antara yang paling umum kalau kita lihat dari segi kajian, globally dikatakan penyakit kegelisahan yang paling umum. Tetapi dari segi kajian kami di Malaysia ini, mendapati biasanya penyakit paling umum di Malaysia adalah masalah yang tadi Prof. Faiza katalah, depresi atau kemurungan klinikal biasanya. Tetapi dia bukan dia bukan sahaja 2 penyakit. Ada banyak lagi penyakit dikategorikan sebagai penyakit mental yang biasa kita mungkin pernah dengar. Yang paling banyak stigma, contohnya skizofrenia. Stigma yang paling kedua mungkin adalah segi penyakit bipolar. Tetapi isu berkenaan dengan darjah dadah contohnya, ketagihan juga merupakan satu kategori penyakit mental juga. Dan kita jangan lupa bahawa dalam kategori penyakit seperti masalah tidur juga boleh dikategorikan sebagai satu penyakit dalam kumpulan kesihatan mental ini. Tetapi kalau isu tidur ni dia melibatkan beberapa pakar. Biasanya pakar hidung, ENT, pakar kepala ataupun neurologi dan juga pakar psikiatri. Jikalau kedua-dua pakar lain mungkin tak dapat jawapannya, maka di situlah mungkin isu tidur itu mungkin bersangkut paut dengan isu psikologi. Dan saya rasa di sinilah kalau kita nak libatkan perbincangan kita kepada pihak PLAS contohnya. Isu seperti micro sleep yang sering kita dengar semasa perjalanan jauh. Nak raya, selalu dia kata, pihak media nak tanya, doktor, how about this thing called micro sleep? Doktor, macam mana micro sleep ni? Ia juga boleh dikategorikan di dalam konteks satu penyakit jikalau dia memudaratkan individu tersebut. Dan kalau tak pun, biasanya micro sleep ni merupakan satu simptom utama penyakit lain di sebaliknya. Ya, yang perlu kita lihat supaya kita dapat perbaiki lagi. Saya percaya Prof ada provide ada sedikit penjelasan kat sini yang saya nampak kat sini. Ada jenis-jenis penyakit mental di visual. Saya harap penonton boleh lihat ya. Ada gambar selepas ini yang melibatkan beberapa penyakit mengenai penyakit mental. Alright, yang telah Prof kongsikan sebentar tadi. Alright, yang soalan seterusnya ada berkaitan jugalah dengan ada yang Prof bincangkan sebentar tadi. Yang ini adalah berkenaan dengan apa yang kita lihat dalam berita, surat khabar dan juga perkongsian netizen melalui yang viral lah, banyak perkara yang diviralkan, pelbagai insiden melibatkan, ni pemanduan lah Prof. Sebab kita PLAS kita kita ada highway yang ramai pemandu yang ada cases yang kita nampak pemandu bertindak di luar kawalan akibat tak dapat mengawal emosi, marah atau melalui kemurungan yang melampau. Contohnya ada kes yang melibatkan road rage sehingga menyebabkan kematian. Betul. Ada juga yang menyebabkan kecederaan pada orang lain. Pemanduan berbahaya lah, reckless driving. Dan juga yang kes membunuh diri dan sebagainya.
saya ingin bertanya lah pada Prof, pada pendapat Prof, ada berkaitan ke antara pengaruh kesihatan mental dengan sikap pemandu-pemandu yang boleh membahayakan diri dan orang lain? So tentunya ada Puan Faiza, dan inilah yang saya katakan tadi, di mana kita bincang tadi antara beberapa faktor kenapakah kesihatan mental perlu dalam keadaan yang optimal. Because antara salah satu dia punya ciri-ciri adalah untuk menangani stres. Dan jikalau individu itu tidak dapat menangani stres dengan baik, maka di sinilah mungkin dari segi perwatakannya mungkin akan berubah. Dari segi cara dia bertindak akan berubah. Dan di sinilah saya rasa antara isu-isu yang sering didengari dari pihak kelas tu sendiri akan terjadi. Reckless driving tadi, road rage, sampai mungkin ada road bullies pun terlibat sekali. Dan ini adalah isu dari segi stres. So, stres ni adalah satu benda yang kita semua ada. Tetapi kita perlu tahu cara untuk mengawalnya. Dan jikalau kita tak tahu cara untuk mengawalnya dan kita biarkan dia merebak lah, kita kata merebak ataupun berleluasa, maka di situlah individu ni mungkin akan mengalami, kita panggil distress ataupun masalah dengan isu stres tersebut. Dan di sinilah isu yang kita bincangkan tadi, kelihatan. Mungkin dia datang ke kerja, masuk kereta dalam keadaan berstres, kena nak pergi ke kerja, tapi mungkin masih lagi tenang. Tetapi dia tengah drive pump, stuck dalam jam. So stres tu semakin meningkat. Jikalau kesihatannya dalam keadaan yang positif, mungkin dia dapat mengawal stres tersebut. Tetapi jikalau stresnya ataupun dia punya situasi dalam keadaan yang begitu negatif, maka stres itu akan meluap-luap. So biasanya pada masa itu, individu itu mungkin akan meletup. Dan di sinilah kita lihat bahawa isu-isu yang dibincangkan tadi akan berlaku. Yang kita nak elakkan adalah di mana situasi ini berterusan. Hari ini datang kerja, jam, stres naik, marah dalam kenderaan. Esok datang kerja, marah lagi kenderaan. Mungkin salah khidmat nanti akan bertindak di luar kawalan. Kita dapatlah reckless driving, nak potong queue. Mungkin dia keluar bila orang lain horn contohnya. Road bullies. Dan of course yang kita tak nak adalah di mana individu itu mungkin akan mengalami penyakit-penyakit lain. Mungkin dari segi stres yang melampau, penyakit fizikal, ataupun dia akan melarat menyebabkan masalah mungkin kegelisahan, kemurungan dan lain-lain lagi yang mungkin akan berlaku. Itu yang kita nak elakkan dengan mengawal emosi kita sendiri. So pada pendapat Prof, berdasarkan apa yang Prof kongsikan tadi, kebanyakan pemanduan mungkin yang di luar kawalan ni adalah menyebabkan kita tahap stres yang melampau oleh Prof. Ya, so basically kalau kita lihat di segi kajian ni, dia menunjukkan ada dua elemen, persekitaran dan juga emosi ataupun psikologi. Ya. So kalau dari segi persekitaran tu adalah situasi di mana mungkin pihak kelas yang mungkin akan melakukan seperti jalan yang cantik, jalan yang lebar contohnya. Ya. Tetapi dari segi secondary part tu adalah dari segi kita sendiri. Kalau kita punya kesihatan mental tak dalam kesihatan yang baik, ya, bukan penyakit mental, kesihatan mental kita dalam keadaan yang tidak baik, maka di situ risiko untuk isu sebegini akan mungkin berlaku. Kalau dalam situasi macam ni Prof, kalau sekiranya kita berada dalam tekanan dalam pemanduan ni lah, apa yang langkah terbaik pada ketika itu bagi seseorang untuk cool down? Yeah. So ayat tu cool down lah. Cool down. So di situlah di mana kita perlu mempelajari cara-cara untuk mengawal emosi kita, cara-cara untuk kita nak mengawal tahap kemarahan kita, dan di sini ada beberapa teknik-teknik yang mungkin boleh dilakukan oleh individu yang kita nak ajar kemudian, ya, cara-cara untuk nak mengawal atau cool down dari segi stres tersebut. Prof nak kongsikan cara nak cool down tu? So antara beberapa cara yang boleh dilakukan oleh rakan-rakan di sana, biasanya beberapa. Yang satu, kalau kita lebih bersedia, maka di sinilah individu itu dapat mungkin mengawal. Contohnya janganlah taruh dia punya apa dipanggil ni, meeting pukul 8 pagi, kita nak keluar 7.30 dan kita tahu jalan yang kita akan lalui itu akan ada traffic jam yang agak hebat, ya, contohnya. So pastikan supaya kita ada masa yang sesuai. Kedua tu, pastikan juga kenderaan kita dalam keadaan yang baik. Kalau kita bincangkan dari segi road rage ni lah, di mana janganlah halfway tu tiba-tiba dia punya
meter untuk minyak tu tiba-tiba jadi merah. So of course ni akan menaikkan tahap stres kita pada masa tersebut. Ya. Pastikan juga kita semua mengikuti cara memandu yang berhemah. Biasanya akan meningkatkan stresnya adalah bila orang memotong dalam keadaan yang tak sepatutnya. Ya. Dan of course ini antara beberapa benda yang kita buat sebelum kita nak masuk, nak prepare ourselves for the road. Ya. Tapi apabila kita berada dalam traffic jam tersebut contohnya, dan tiba-tiba kita ada mendapat kemarahan disebabkan oleh mungkin faktor-faktor lain tu, maka di sinilah mungkin salah satu cara yang mungkin kita nak lakukan adalah dengan mempelajari cara untuk relaksasi. Yang paling biasa kita sering bincangkan adalah relaksasi breathing exercises. Di mana individu boleh melakukannya. Banyak dekat YouTube ada video-video cara untuk breathing exercises yang betul, dan ini kalau kita lakukan selalu dapat mengurangkan sedikit kemarahan kita kerana dapat menenang kita dalam konteks yang lebih baik. Kalau yang lebih nak advance sikit contohnya, bolehlah dilakukan satu lagi teknik yang dipanggil mindfulness meditation yang boleh dilakukan secara celik, yang penting celik, jangan tidur pula. Tetapi boleh lakukan dengan cara yang celik untuk kita again memastikan supaya kita punya tahap ketenangan tu pada tahap yang tinggi. Tadi Prof ada mention teknik pernafasan. Yeah. Saya ingat Prof pernah ajar kami dari Warga Plus lah. Mungkin Prof boleh kongsikan juga bersama penonton Plus yang terutama customer Plus yang Plus. Bila kita start ni dalam trafik ni, macam mana nak turunkan, nak cool down ni Prof? So teknik pernafasan tu. Ya, okay. Wow, ni betul-betul Faiza ni getting me on the spot. Masa saya mengajar kawan-kawan dekat Plus dulu, kita buat teknik apabila kita dalam keadaan yang lebih tenang. Biasa saya katakan bahawa letak one hand on the chest, one hand on the tummy. Untuk pernafasan breathing exercises untuk menenangkan diri ini biasanya it's tummy breathing. So biasanya saya akan galakkan individu itu menarik nafas dengan hidung for about 5 seconds, 5 saat. So kita nak semua udara itu masuk dari hidung ke dalam perut actually. So biasanya kita akan lihat bahawa our chest will go up a little bit tapi our tummy will come out. Ya. So kita akan tahan pernafasan tersebut buat 5 saat. Lepas tu baru kita lepaskan dengan mulut. Maka di situ perut kita akan kempis dan dada kita akan kurang. Dan biasanya saya katakan buat dalam masa 4 cycle untuk 5 minit. Of course mula-mula kita ada satu tangan, satu chest ya. So kalau you driving tu memang tak sesuai. Tetapi bila you selalu mempraktikkan cara sebegini, maka you dapat lakukan tanpa perlunya these cues yang kita buat ni untuk practice session. Ya. So if you wanted to practice together, just to give you one example, mari kita buat sama-sama. Hand on chest, hand on tummy. Ya. So if you take a deep breath in through the nose, tarik nafas, beri kepuasan tu, 1, 2, 3, 4, 5, tahan, 1, 2, 3, 4, 5 dan hembus. 1, 2, 3, 4, 5. So kita baru buat tadi 15 saat. Kita kali 4, 1 minit. Kita kali 5, 5 minit. Biasanya dalam masa 3 atau 5 minit kita akan berasa lebih tenang. Dan again, kalau kita bayangkan kita tengah driving sekarang ni, nampak satu situasi yang agak mencamar depan kita ni, kita nak marah ni, kita take a deep breath in, ya, kita hold it, and then kita lepaskan. Ya. Dan kita buat untuk jangka masa 2-3 minit, insyaAllah dia akan mengurangkan sedikit rasa tekanan kita dan kita dapat meneruskan perjalanan dengan lebih tenang dan insyaAllah lebih selamat. Terima kasih Prof. Penting ya sebab hujung minggu ni minggu yang panjang. So kita boleh praktiskan tip-tip yang Prof kongsikan tadi untuk relaksasi sekiranya anda stuck in trafik dan perlu bertenang supaya tak ada berlaku perkara yang tidak diingini di perjalanan. Kami just nak pastikan anda selamat dan selamat sampai di destinasi anda. Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya Prof, saya just nak kongsi kepada semua penontonnya. Semalam pihak Plus telah mengeluarkan media release iaitu Plus jangka trafik meningkat kepada 1.9 juta sehari untuk hujung minggu ni sempena cuti Maulidul Rasul yang sehingga 10 Oktober. 10 Oktober pula jatuh pada Hari Kesihatan Mental Sedunia juga. Sebab tadi Prof ada ingatkan kepada semua penonton tadi untuk merancang sebelum perjalanan supaya tak ada berlaku situasi stres ni Prof. Betul. So saya ingatkanlah kepada semua penonton yang akan merancang perjalanan anda balik kampung ke, bercuti ke untuk ikut nasihat pihak Plus. Seperti saya bacakannya,
pastikan anda menambah nilai kad Touch 'n Go dan e-wallet bagi yang menggunakan RFID dan pastikan anda mempunyai baki yang cukup dan tambah nilai sebelum memulakan perjalanan anda bagi mengelakkan kesulitan ketika keluar daripada Plaza Tol ya. Harap anda juga memuat turun aplikasi Plus supaya anda sebagai pelanggan lebuh raya kami boleh merancang perjalanan menggunakan maklumat trafik terkini di lebuh raya. Sebagai alternatif, pelanggan anda semua boleh mengikuti laporan trafik melalui Twitter @plustraffic, talian Plus Line 1888 dan juga chatbot Puteri serta papan tanda elektronik VMS di lokasi-lokasi terpilih. Pelanggan juga dinasihati untuk menggunakan aplikasi Waze dan juga Google Map. Ini nasihat kami lah untuk perjalanan anda, rancang perjalanan anda sebab kita jangkakan ramai akan menggunakan lebuh raya pada hujung minggu ini ya. Alright. Okay, Prof, kita balik kepada ni. Mungkin Prof ada plan nak balik kampung ke apa? Kena plan juga dia Prof. Biasa saya guna Twitter tu. Oh, bagus. Twitter tu biasanya ada up to date what's happening right now punya berita. So senang untuk saya nak mengelakkan apa-apa traffic jam yang mungkin berlaku. I see. Okay, that's good Prof. Kita memang kena merancang lah. Alright, soalan seterusnya Prof. Ada beberapa soalan yang saya dah prepare untuk Prof jawab dan ini mungkin dapat membantu bersempena dengan title kita hari ni, sokongan dan tindakan awal yang boleh dilakukan. Prof sebagai pakar psikiatris kan, mesti ada bila ada kata pesakit yang berjumpa dengan Prof atau kawan-kawan yang meminta tips atau cara dan langkah yang terbaik untuk menangani kesihatan mental ni. Prof boleh kongsikan tak beberapa tips yang efektif bagi penonton kita hari ni untuk mempraktikkan apabila mereka berhadapan dengan situasi yang especially isu-isu kesihatan mental ni lah Prof. So again, terima kasih dan salam kembali semua ke dalam rancangan kita di Plus Malaysia ni. Saya bersama host terkenal ni, Puan Faiza ya. Terima kasih Puan Faiza atas soalan yang diberikan tadi. So seperti yang kita maklum, yang saya katakan tadi, kita patut melaburkan masa, tenaga dan juga mungkin pengetahuan ataupun mencari pengetahuan untuk meningkatkan kesihatan mental kita seperti mana kita mencari pengetahuan untuk meningkatkan kesihatan fizikal kita. Kerana kalau kita balik semula kepada definisi kesihatan tadi, dia melibatkan kerangka tiga tu, social, physical dan juga mental. Ya. Dan biasanya kalau kita daripada kecil lagi, kita selalu dimomokkan dengan healthy body, keeps you in the right direction. Tapi dia selalu lupa the healthy body is also a healthy mind kan. So di situlah kita sering akan fokus kepada isu kesihatan fizikal tetapi lupa bahawa isu kesihatan mental tu juga sama pentingnya dengan isu kesihatan fizikal tu. So antara beberapa perkara yang boleh kita lakukan yang telah pun ditunjukkan dari segi kajian adalah benda yang positif ya. Kita mulakan dengan benda yang tak berduit, benda yang murah yang kita lakukan, yang kita sering ingat kita ambil sambil lewat. Yang paling penting sekali adalah isu dari segi tidur. Oh, tidur Tidur. It is probably the best, most important investment that you can do for yourself. Tetapi kalau kita ingat masa kita muda-muda dulu, ya, kita masih muda tapi muda-muda dulu, we always felt that we can go out without needing to sleep. So kita akan tidur 2 jam, 3 jam, buat benda-benda lain, lepas tu kita akan pergi ke kelas contohnya. Tetapi kalau kita tengok dari segi kajian, dia menunjukkan bahawa lifestyle begitu tidak begitu positif untuk isu kesihatan mental kita. Because kalau kita cuba buat kajian kita sendiri di mana kita withhold tidur untuk diri sendiri 3 jam, 4 jam sehari, mungkinlah seminggu, kita akan rasa kesihatan mental kita akan semula terjejas. Kita lebih cepat marah. Mood kita jadi erratic ya. Kita sering penat contohnya. So ni antara beberapa isu yang mungkin berlaku jikalau tidur kita terganggu. Dan untuk mereka yang berisiko, mungkin masa itulah isu kegelisahan akan timbul, isu kemurungan akan timbul. Dan jika dibiarkan berlarutan, itu yang kita bincang tadi itu, mulalah dapatnya penyakit-penyakit kita tak nak elakkan. So yang penting tu tidur. So kalau umur macam kita ni biasanya disarankan lebih kurang 7 hingga 8 jam. Kalau kita umur 50 ke atas, biasanya disarankan 6 hingga 7 jam.
Jangan risau kalau masa kita dah berumur tu tidur kita jadi singkat. Itu perkara yang normal ya. Yang penting tu masa kita muda-muda tu tidur kita banyak sikit ya. So itu pertama, tidur. Yang kedua yang juga tidak melibatkan wang ringgit juga adalah dari segi senaman, exercising. Dan nombor, the magic number lah as they often talk about untuk memastikan kesejahteraan mental, fizikal dan sosial dalam keadaan yang optimum adalah 150 minit seminggu. Seminggu ya? Seminggu. 150 minit seminggu. Ya, so biasanya kita akan pisahkan dalam masa lebih kurang 30-40 minit dalam masa mungkin sering selang 1-2 hari. Ya. Sebab 3 times a week contohnya kita akan sampai ke nombor sebegitu. Dan jikalau kita dalam keadaan yang agak dalam terdesak, tak cukup masa. Kalau saya dengar daripada apa yang one of my sports scientist kata dekat Universiti Malaya, kita cuba pastikan masa kita bersenam tu about 10 minute blocks. Pastikan 10 minit, lepas tu kita mungkin sambung petang tu 10 minit, kita dapat 20 minit dalam sehari contohnya. Kalau tak sempat. Biasanya saya galakkan pesakit saya mengambil about 30 to 40 minit satu blok. Tapi saya faham mungkin untuk kita semua yang mungkin nak pastikan kesihatan kita dalam keadaan optimum tapi masih kita agak terdesak. Dan pastikan supaya about 10 minutes. So, apakah senaman yang boleh dilakukan? Dia sesenang jalan. Yang perlu dia adalah peningkatan dari segi heart rate kepada about 20% sahaja. So it's just about trying to make the movement, janganlah macam kita ambil telefon long line, itu not enough. We have to put some effort. So biasanya dikatakan sebagai brisk walking adalah satu lagi cara untuk kita meningkatkan sedikit. Of course kalau nak main badminton ke, nak bersenam di gym ke, nak main bola pun boleh juga. Tapi paling minimum adalah probably berjalan, tapi berjalan dengan keadaan yang agak laju sikit. Agak laju sikit supaya kita meningkatkan kita punya heart rate tu at least a few percentage than baseline. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah memastikan supaya kita memikirkan isu-isu ataupun elemen self-care. So self-care adalah perkara-perkara yang kita suka buat, yang kita niatkan untuk menjaga kesejahteraan fizikal, mental dan juga sosial kita. Ya. So it's a purposeful activity. Maknanya dalam seminggu tu kita pastikan bahawa kita ada masa untuk bersenam. That's physical self-care. Kita pastikan kita ada masa untuk berjumpa dengan orang lain contohnya. That's psychological self-care. Kita ada masa untuk kita memastikan kita ada masa untuk meditasi contohnya. That might be between emotional or spiritual self-care. Kepada kita yang mungkin beragama Islam, kita pastikan bahawa kita semayang 5 waktu contohnya. Itu spiritual self-care. Ya? Agama lain mungkin dimastikan di church on Sunday contohnya. Itu spiritual self-care. So ni antara beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan, memastikan supaya dalam masa seminggu kita itu, ada masa-masa yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Dan selfish ya, bukan. In fact, selfish tu kalau kita tak buat self-care, kita sakit. Dia akan menyusahkan kita dan juga orang lain. Self-care is just small blocks of time that you put for yourself in order to improve further on your health, kesihatan kita sendiri. Ya. Dan kalau kita berduit lah sikit, antara beberapa perkara yang kita boleh buat mungkin pemakanan yang lebih baik. You know, as they say, dalam keadaan sekarang ni, makanan yang sihat biasanya makanan yang mahal. Ya. Betul. Walaupun dietitian saya ada juga dalam program dengan Plus juga mengatakan ada makanan-makanan yang mampu milik lah, yang dapat juga meningkatkan kesihatan. Tetapi biasanya kalau kita pergi ke kedai-kedai dia mahal sikit. Tapi yang pastikan supaya pemakanan yang kita ambil itu, orang kata apa, suku-suku setengah kan. Supaya suku separuh. Supaya makanan yang kita ambil itu yang lebih berzat daripada yang lebih tak berzat. So inilah antara beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk membaiki lagi kesihatan mental kita. Dan of course yang terakhir yang kita dah buat tadi kawan-kawan semua, relaxation, teknik relaksasi tadi seperti breathing exercises, mindfulness meditation, mungkin meditation yang lain boleh dilakukan dan perlu kita fahami dan praktikkan untuk meningkatkan lagi kesihatan mental kita. So sama juga macam semua orang bila dia belajar pasal kesihatan fizikal, dia ada beberapa cara untuk dia nak exercise. Sama juga perlunya kita untuk isu kesihatan mental, perjalanan kesihatan mental kita ni mempunyai beberapa cara
untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti dan meningkat kesihatan mental kita dalam keadaan yang berbeza-beza. Kalau kita busy, inilah kita buat. Kalau kita banyak masa, inilah kita buat. Kalau kita ada masa tapi tak banyak sangat, inilah yang kita buat. Supaya kita punya kesihatan mental dalam keadaan terjaga dan mengelakkan daripada penyakit mental yang kita bincangkan tadi. Tadi saya suka antara beberapa contoh yang Prof bagi. Tadi awal-awal Prof kata kesihatan mental ni ada terbagi pada 3. Social, mental dengan fizikal ya Prof? Itu kesihatan secara umum. Secara umum. Ya. Tadi Prof kata dari segi cara nak tip-tip menjaga kesihatan mental kita sendiri melibatkan exercise, self-care. Self-care tu apa yang kita luangkan masa untuk benda yang kita buat. Ya. Ada tak macam yang aktiviti yang perlu tak untuk kesihatan mental ni melibatkan sosial, hubungan kita bersama orang lain? Itu contoh-contoh Prof boleh kongsikan tak yang mungkin boleh membantu orang-orang yang rasa lonely, isolated, things like that yang boleh membantulah. So kalau kita bincangkan dari segi isu sosial ni, dia melibatkan penglibatan beberapa orang atau seorang. Ya. So antara beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk memastikan this particular element of self-care terjaga adalah mungkin kita bersama-sama rakan-rakan yang lain yang kita kenali atau tak kenali dalam satu bidang yang kita suka. Ya. Contohnya di sinilah ada kelab-kelab, ada NGO-NGO, ada persatuan dan juga agensi yang melibatkan dalam aktiviti tertentu. Sukan, mungkin dari segi main Lego, ataupun mungkin dari segi berbasikal, ataupun dari segi mungkin craft-craft tertentu, ya, ataupun dari segi book clubs contohnya, yang kita boleh bersosial dalam konteks kita mengenali individu-individu lain, dan ini akan meningkatkan lagi kesejahteraan dari segi emosi dan juga psychological kita kerana interaksi tersebut. Ini antara satu. Kalau kita ada kawan dan kawan ni merupakan satu rezeki juga ni Faizal. Saya dah jumpa ada beberapa orang ni kawan pun tak ada. Kalau kita ada berkawan, pastikan supaya kita melibatkan ataupun meluangkan masa bersama mereka. Ya, bila kita dalam keadaan sibuk ni, kadang-kadang kita lupa kawan kita ni. Betul. Tapi memang kawan ni satu rezeki yang saya rasa perlu kita jagai. So di sinilah mungkin kita nak reach out to them, ataupun bila they reach out to us, make that little bit of time. Of course lah kalau dalam keadaan macam kita tengah driving, dia call kita nak pergi, itu lain lah. Tapi kalau kadang-kadang kata, oh Puan Faizal, are you free this Saturday? Kita akan see 2-3 hari kan. You know, it's been a long time that we've not met, contohnya. You think you've got some time for coffee or tea? Di sinilah kita nak lock in that date supaya kita dapat berjumpa dengan kawan tersebut. Ya. Dan ada beberapa pesakit saya memang dia pastikan setiap minggu dia akan berjumpa dengan kawan dia, keluarga dia. Mungkin keluarga tak begitu dekat dengan dia tapi dia just reach out to a cousin contohnya untuk nak feel dia punya self-care element dari segi psychological, social element tersebut. Di situlah antara beberapa aktiviti yang mungkin kita lakukan bersama. Penting juga ya perhubungan sosial antara keluarga dan sahabat andai dalam membina kesihatan mental yang lebih optimal ya Prof. Betul. In fact, kalau kita beri kajian engagement, meaningful engagement actually leads to happiness. So kalau kita nak kebahagiaan tu, antara satu tips yang ditunjukkan dalam kajian kebahagiaan atau happiness adalah meaningful engagement. So bila kita berjumpa macam kita berdua ni pun, kita punya engagement tu biar bermakna. Jangan just superficial aja. Go a little bit deeper. Of course melalui batas-batas kan, tak pernah jumpa tu ada soalan yang banyak pelik-pelik, kita pun rasa risau kan. Tapi bila kita dah mengenali individu itu, get to know them better. Because that meaningful engagement, aktiviti yang kita buat bersama tu akan melibatkan kepada aktiviti yang bahagia. In fact, there's another study menunjukkan di mana apabila kita dalam keadaan mungkin dah sakit kuat, dan ada satu kajian tu dia bertanya kepada individu yang mengalami penyakit yang tak dapat dirawati. Sekarang berada di pusat palliatif, bermakna dia menunggu masa untuk dia pergi. Ya? Dan ditanya soalan, what is the thing that you regret the most? Apakah perkara yang anda sesal? Dan antara jawapannya adalah meaningful engagement bersama dengan family atau friends. So kita yang ada mungkin ibu bapa yang masih hidup, adik-beradik yang masih hidup, kawan-kawan yang masih kita ada, pastikan supaya kita make that connection bersama dengan mereka. Dan kalau kita ada rakan sekerja yang mungkin positif yang kita nak berjumpa tu, make that connection.
Kita kena YOLO sekarang ni. You only live once kan. So it's quite Betul. important for us to make that connection. Alright, thank you Prof. Because saya nak tekankan betapa pentingnya sokongan ni sebab kita punya topik back tu sokongan dan tindakan awal. So perhaps sebelum kita menghadapi isu kesihatan mental ni is actually getting the support for actually family members, closest person, people to us yang boleh memahami before kita go to the extreme level yang memerlukan khidmat yang lebih lanjut. Soalan saya ni berkaitan dengan soalan selepas ni Prof, sebab mungkin penonton yang hari ni ada yang masih macam kata baru nak tahu apa ini kesihatan mental. Mungkin yang lebih banyak dan lebih arif berkenaan dengan kesihatan mental, contohnya warga PLAS sebab mereka memang terdedah dengan kesihatan mental webinar semua yang kita jalankan secara bulanan, tapi bagi pelanggan PLAS yang memang first time dengar berkenaan dengan kesihatan mental ni mungkin tertanya-tanya Prof, yang mana mereka perlu buat sekiranya mereka tahu dah dengar ni Prof explain pasal kesihatan mental dan mereka tahu diorang ada isu kesihatan mental ni. Dengan siapa patut mereka rujuk? Sebab kita ada psikiatris, kita ada psikologi, kita ada kaunselor. Yang mana satu Prof? Macam itulah Prof. Boleh Prof terangkan? Memang satu soalan yang sangat-sangat baik. Biasanya bila kita dah mula memahami isu kesihatan mental ini dan kita rasakan kita, ahli keluarga kita, kawan kita mungkin mengalami gangguan atau isu kesihatan tersebut, kita tertanya-tanya siapakah kita nak berjumpa. Kita pun dah biasa dengar bila kita sakit jantung, jumpa doktor jantung. Kalau kita sakit paru-paru, jumpa doktor paru-paru. Kalau kita sakit perut, kita jumpa doktor yang berkenaan dengan perut. Tapi bila kata ada penyakit emosi, psikologi, dan kita dah tertanya bingung kan, tak tahu nak jumpa dengan siapa. Nama dia pun bukan doktor psikologi kan, dia nama pun psikiatris contohnya, doktornya lah. So siapakah yang perlu kita jumpa? So dekat dalam isu kesihatan mental ini ataupun ahli-ahli kesihatan mental yang berjaga mereka-mereka yang punya isu atau penyakit kesihatan mental ini, biasanya kita libatkan 3. Tapi dia kadang-kadang lebih banyak daripada 3. Tapi yang paling popular adalah kaunselor. Yang kedua adalah clinical psychologist. Yang ketiga adalah pakar psikiatri. So yang pertama, yang kaunselor ni lebih kepada seorang individu yang diberikan pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang kaunseling. Dan biasanya kaunseling ini lebih kepada benda yang positif. Maknanya cara kita untuk menangani masa kita, cara kita untuk mengurangkan stres, cara kita untuk kerjaya contohnya. So dia lebih kepada the positive elements of the emotional context biasanya. Tetapi mereka juga mahir untuk mengenali jikalau individu itu mempunyai masalah kesihatan mental. Dan biasanya dekat negara luar, mereka akan rujuk kepada clinical psychologist dulu. Clinical psychologist dulu. So clinical psychologist ni, dia ni berkemahiran untuk mencari penyakit-penyakit mental tetapi yang dalam keadaan yang baru-baru nak mula. Supaya masa tu rawatan yang diberikan atau intervensi yang diberikan adalah lebih kepada kita panggil talking therapy. Mungkin dia buat problem solving. Mungkin dia buat certain psikoterapi yang akan dapat menangani isu-isu ringan dalam penyakit mental tersebut. Biasanya kegelisahan, kemurungan. Tetapi apabila individu itu mungkin mengalami penyakit mental yang agak teruk, sama ada gelisah atau murung, ataupun yang kita bincang tadi lebih stigma tu, skizofrenia, bipolar, mungkin penyakit ketagihan yang agak teruk, diorang akan rujuk pula ke pakar psikiatri. So, pakar psikiatri biasanya adalah doktor yang merupakan individu yang kepakarannya adalah lebih kepada bidang psikologi dan emosi. So dia akan melibatkan bukan saja talking therapy yang dilakukan oleh pakar clinical psychologist tadi, tetapi juga mungkin ubat-ubatan yang diperlukan. Dan biasanya dari segi dia punya elemen tu, dia akan lebih menyeluruh biasanya. Dan di sini mungkin kita tak pernah dengar yang ahli kesihatan mental yang lain yang mungkin pernah kita terdengar tapi tak pasti. Fisioterapis pun kadang-kadang terlibat dalam bidang kesihatan mental. Kita bincang tadi kan, antara beberapa cara kita meningkatkan daya tahan kita, one of them is exercise. Sekarang fisioterapis pun ada tips-tips untuk pesakit kita.
Kedua tu mungkin dari segi occupational therapist. Occupational therapist atau terapi pekerjaan, di mana mereka akan membantu individu yang mungkin mempunyai penyakit tertentu untuk balik kepada masyarakat. Ya, di situ mungkin occupational therapist juga sangat penting untuk mereka yang mempunyai penyakit mental dari segi kanak-kanak. Contohnya autisma, ADHD contohnya. Budak-budak yang berkelakuan yang agak susah untuk kita kawal, ada cara-cara untuk membantu mereka supaya lebih dapat untuk belajar dan balik kepada komuniti seperti sedia kala. Ya. Dan yang ketiga yang mesti kita tak dengar tu adalah social worker. Ya, di mana mereka juga diperlukan dalam bidang kesihatan mental untuk mencari bantuan, mencari sama dari segi kewangan ataupun sosial, mungkin bantu dari segi pekerjaan, ataupun untuk mengurangkan antara risiko kenapa individu itu mungkin mengalami tekanan tersebut. Contohnya mungkin dekat tempat kerja dia. So kadang social worker ni akan pergi ke tempat kerja ni untuk membantu pesakit kita untuk berbincang dengan mungkin pihak pengurusan. Ataupun dari segi keuangan, jika itu merupakan satu faktor yang menyebabkan individu itu dalam keadaan tertekan. So ni antara beberapa ahli kesihatan mental yang juga penting. So yang saya rasa agak juga kita perlu tekankan adalah di mana jikalau kita rasa kita mempunyai masalah kesihatan mental, datanglah awal kepada ahli kesihatan tersebut. Yang tak kisah mana-mana. Kalau kita rasa dia datang ke psikiatris dulu tapi isu dia tak begitu berat, kita akan rujuk dia kepada kaunselor ataupun pakar klinikal psikologis tadi. Dan vice versa. Kalau dia pergi ke kaunselor dulu dan didapati bahawa individu ini dalam keadaan yang agak berat, dia akan rujuk kepada pakar psikiatris tersebut. Sebab berdasarkan apa yang Prof bincangkan earlier on, ada beberapa isu kesihatan mental yang mungkin kita sedar atau tak sedar. Contohnya Prof mention tadi kemurungan. Kemurungan is depression lah ataupun anxiety. Saya difahamkan memang kadang-kadang ada orang yang boleh dia buat, dia tahu dan dia ingin lebih tahu, dia akan buat this assessment tool. Nama dia Depression DASS, DASS. Boleh tak Prof share sedikit berkenaan dengan assessment tool ni yang memang available lah melalui internet, semua kita boleh cari. So untuk isu kesihatan, tiba sakit tekak lagi. Untuk isu kesihatan mental ni, yang sering menjadi satu isu adalah di mana how do you know that you have a mental illness? Correct. Cara untuk kita nak mengetahui. So dia mengikut penyakit ataupun isu kesihatan mental tersebut. Kalau isu dari kemurungan itu, antara beberapa cara yang kita boleh tahu adalah di sini macam kita bincang tadi, fungsi ini terkesan disebabkan oleh simptom-simptom yang telah dikaji yang menunjukkan kepada satu penyakit yang dinamakan kemurungan. Dan antara instrumen yang sering dikaitkan dengan penyakit depresi ini adalah yang DASS yang Puan Faizah sebutkan tadi lah, Depression, Anxiety, Stress Scale. Ya. Tetapi ini merupakan satu instrumen yang hanya dapat menunjukkan bahawa individu ini mungkin mengalami penyakit tersebut kerana simptom dia banyak. Ya. Yang saya selalu gunakan DASS ini adalah untuk kita menyaring keadaan diri kita. Macam kita guna katakan Apple Watch ke apa-apa yang lain, Garmin dan sebagainya untuk tengok heart rate kita lah, BP kita lah, gula kita lah, tidur kita. Sama juga penggunaan DASS tu juga boleh digunakan untuk kita nak mengetahui tahap stres kita, tahap kemurungan kita, tahap kegelisahan kita. Kalau sering kita nampak dia tinggi dan kita telah membuat intervensi untuk diri kita sendiri, kita buat self-care, kita buat exercise, kita berjumpa dengan kawan-kawan, buat lagi sekali DASS ni dalam masa seminggu, masih tinggi, kita pun dah ditegur oleh bos contohnya, maka di sini kita tahu bahawa kesihatan mental kita dah terjejas. Masa inilah kita guna DASS tu untuk kita datang ke hadapan. Dan pihak dari segi pihak klinikal pula akan menggunakan DASS ini untuk dia merujuk. Kalau setakat ringan, dia mungkin akan merujuk kepada kaunselor. Kalau berat, dia akan merujuk kepada pakar klinikal psikologi. Tapi kalau sangat berat, dia akan merujuk kepada pakar psikiatri. So di sinilah mereka akan melakukan saringan tersebut.
apabila berjumpa dengan kami, biasanya kita akan melakukan banyak lagi ujian sebenarnya Puan Faizah ya. Kadang-kadang diorang pun nak tahu what do you do when you're in the clinical room. Sering saya dapat pesakit datang macam Faizah duduk sini, where do we start doktor? Kan? Dia pun tak tahu apa yang berlaku dekat belakang pintu tu. Kadang kawan kita hantar kita ke bilik tu, dia nak masuk, lepas tu kawan kita kata, it's okay Puan Faizah, you just wait here, I'll talk to doctor myself. Kita pun tertanya apa yang berlaku kat belakang pintu tu kan. So kat situ biasanya kita mengambil satu sejarah pesakit, dan kita dari sejarah tersebut kita mungkin akan examine pesakit, tengok kalau ada penyakit fizikal lain yang boleh membuatkan individu itu mempunyai simptom-simptom yang diceritakan. Kadang-kadang kita akan merujuk untuk mendapatkan blood test ataupun brain scan supaya kita dapat mengetahui jikalau ada penyakit lain yang mungkin menunjukkan kepada simptom yang diberikan. Ya. Saya kasih dua contoh lah. Satu contoh adalah lebih kepada isu murung dan gelisah, di mana kadang-kadang masalah thyroid, satu kelenjar dekat leher kita ni, biasanya kita dengar ayat beguk kan. So yang dia, bengkak sini dia mengawal thyroid. So kalau thyroid berlebihan, kadang-kadang akan menyebabkan simptom-simptom yang seakan-akan gelisah, seakan-akan bipolar pun ada. Ya. Tapi kalau thyroid itu tak berfungsi, kadang-kadang dia akan menunjukkan individu itu mempunyai penyakit seperti contohnya murung. Ya. So sebelum kita label dia ni ada penyakit murung, kita kena pastikan bahawa thyroid dia okey. Itu satu contoh. Ya. Satu lagi contoh, kalau kita dapat satu kawan kita ni datang ke kita, lepas tu dia cakap merapu, berhalusinasi, cakap dia nampak hantu contohnya. Kita tengok tak nampak hantu, dia nampak hantu seorang-seorang. Ya. Sebelum kita labelkan dia gila, kita perlu ambil brain scan. Kadang-kadang dalam otak kita tu ada ketumbuhan, brain cancer, yang bila dia tekan dekat bahagian-bahagian otak tertentu, dia akan mungkin berhalusinasi mendengar orang-orang bercakap. Dia mungkin akan berhalusinasi nampak orang-orang yang tak ada. Dia akan mungkin berhalusinasi bau benda-benda yang orang lain tak bau. Hanya kerana ketumbuhan dalam otak, bukan kerana dia ada penyakit mental. So di sini kalau kita dapati brain scan itu positif, kita akan rujuk dia kepada pakar bedah, contoh. So di sinilah sebelum kita label individu ini ada, kau ni ada penyakit ni, kau ni, kita kena pastikan dulu bahawa dia telah disaring keseluruhan supaya tak ada penyakit fizikal yang boleh menjelaskan lagi simptom yang dia datang ke klinik. So bukan mudah datang cakap je tu Puan Faizah, kadang-kadang kita memang kena buat rujukan. Kalau sesiapa yang pernah bersama dengan kawan-kawan kan hantar ke klinik, tengok apa lama sangat member aku kat dalam tu kan tak keluar-keluar ni. Sampai sejam aku tunggu ni tak keluar-keluar ni. Inilah antara apa-apa yang beberapa perkara yang dilakukan dalam saringan yang pertama biasa. Begitu detail ya Prof explain, nak sampai kena scan otak semua, just nak rule out the possibility untuk kesihatan fizikal dululah sebelum kita lihat dari segi kesihatan mental ya. Betul. Alright, seterusnya Prof, mungkin ramai yang aware tak aware ada perkhidmatan yang disediakan mengenai kesihatan mental ni. Tapi juga nak tanya Prof lah, banyak badan-badan kerajaan dengan swasta dan juga NGO yang actually memperjuangkan kesihatan mental ni dan ada mereka menyediakan perkhidmatan kesihatan mental lah, kaunseling ke apa. Boleh tak Prof kongsikan contoh-contoh badan yang bersesuaian dengan keperluan penonton kita, badan-badan yang Prof boleh recommend lah. So I think yang penting, yang pertama tu kita tahu bahawa kita perlu tahu, saya rasa kita perlu tahu bahawa Malaysia ni mempunyai sistem kesihatan yang sangat baik. Ya. Saya telah pun bukan saja belajar saja tapi bekerja di luar negara di mana kadang-kadang sistem kesihatan mereka tak sebaik yang kita rasai. Ya. So di sini kita ada dua sistem yang biasanya kita sering dengar. Satu adalah sistem public ataupun kerajaan di mana Kementerian Kesihatan merupakan antara tunjak utama dia. Dan kedua adalah sistem swasta, ya, hospital swasta. Dan tiga-tiga pakar yang kita bincang tadi, kaunselor, clinical psychologist dan juga pakar psikiatri ini boleh didapati di tempat-tempat tersebut. Tetapi kadang-kadang memandangkan contohnya Kementerian Kesihatan ini sangat besar dan kadang-kadang dia tak dapat reach out to the many golongan-golongan yang tertentu. Maka ada juga NGO atau badan bukan kerajaan yang juga membantu. Yang paling famous antaranya adalah mungkin Befrienders.
Antara yang pertama membantu jikalau anda mempunyai masalah dari segi emosi, tak tahu nak cakap dengan siapa, you can always call befrienders dan mereka dapat membantu dari sisi situ. Yang second famous tu adalah dipelapuri oleh biasanya keluarga pesakit. Dah lama dah berada kat Malaysia ni, Malaysia Mental Health Association, dan di sini ada banyak aktiviti terutamanya untuk ibu bapa yang mungkin tak tahu mana nak cari bantuan tadi. Ingatlah MMHA atau Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, di mana mereka ada aktiviti untuk ibu bapa terutama dan juga anak-anak ataupun kawan-kawan yang mungkin ada penyakit mental. Dan agak terbaru yang kita dah dengar dan juga agak famous adalah MIASA, di mana ataupun Mental Illness Awareness and Support Association, di mana mereka ni pelapuri oleh pesakit sendiri. Dan di sini mereka ada aktiviti-aktiviti yang mereka rasakan positif untuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit mental yang kita bincangkan tadi. Dan kami dari segi Care Warriors ataupun Persatuan Wira Kasih merupakan antara NGO baru yang lebih kepada nak membantu dari segi isu kesedaran, terutama dari isu kesihatan mental dan juga bunuh diri. So dia lah antara beberapa. Tetapi ada banyak lagi di luar sana yang sanggup untuk membantu mereka yang mempunyai penyakit mental ataupun isu-isu kesihatan mental, dan perjuangan mereka berbeza-beza. Ada yang akan melobi untuk polisi, ada yang akan memberi intervensi, ada yang sekadar memberi kesedaran. Tapi saya rasa dalam 7 tahun saya berjuang dalam isu advokasi kesihatan mental ini, nampak memang ada peningkatan yang mendadak dari segi persatuan yang membantu pesakit kita. Dan saya rasa yang paling penting adalah saya nampak anak muda sering melakukan banyak aktiviti. So mereka lebih peka daripada ibu bapa mereka, dan saya rasa this is a very positive sign untuk Malaysia, because diorang pun akan membangun bersama, maka isu kesedaran ini akan lebih tersebar, dan insyaAllah kita akan lihat lebih banyak benda yang positif. Dan kalau kita balik kepada contohnya agensi seperti PLUS sendiri, macam Pak Faizah. So if you don't know, there's something called employee assisted programs. Very important for all the companies out there. And if you're a boss, you might want to have this thing called an employee assisted program. It is actually satu program yang dilakukan oleh pihak swasta biasanya untuk pekerja mereka. Dan saya nak mengumumkan kat sini lah, mungkin Pak Faizah tak malu sikit di mana PLUS pun ada EAP tersebut. And I think it's a very positive sign. Dan kalau kita tengok ada salah satu, tak salah saya Menteri NIOSH ataupun Menteri Human Resource pun mengatakan bahawa dia galakkan untuk EAP dimulakan, dia dilakukan di dalam pekerjaan ataupun apa dipanggilnya, companies yang di Malaysia ini. Because macam kita bincang tadi lah, kita nak mengelakkan individu itu daripada mendapat penyakit. Seperti kita saring dalam beberapa syarikat untuk kesihatan fizikal, EAP ini dapat membantu untuk mencegah individu itu mendapat penyakit mental kerana dia dah ada banyak aktiviti sebelum tu untuk elemen-elemen pencegahan. Dan saya rasa di sinilah pentingnya EAP dalam apa-apa syarikat yang ada di Malaysia. Terima kasih Prof kerana mengumumkan bahawa PLUS memang ada EAP, dan sebagai kaki tangan saya sangat berterima kasih kepada PLUS kerana memberikan khidmat ini kepada semualah sekiranya memerlukanlah. So Prof, memang right on time, kita actually dah sampai ke sesi Q&A, sesi soal jawab bersama penonton. Di sini rakan saya telah berkongsi soalan-soalan yang dia kongsikan bersama saya di sini. Saya akan bacakan. Banyak soalannya Prof. Kita cubalah jawab dalam masa yang diberikan dalam lebih kurang 20 minit Prof. Okey, saya... Kita risau ni macam Viva. Tak apa, ni ambil peluang nak bertanya sendiri dengan pakar Prof. Betul, kalau siapa nak tanya soalan tu, please isi dalam all the portal. Dan kawan-kawan kita kat sini ada banyak di sini, dia punya team ni akan membantu untuk menunjukkan soalan ke kita kat depan. Okey. Ini soalan pertama yang diberikan mengatakan berkenaan dengan individu yang selalu menjadikan diri dia sebagai bahan lawak. Adakah itu salah satu penyakit mental? Dia suka dijadikan bahan jenaka
tempat luahan perasaan sehingga membiarkan dia mencederakan saya. Contohnya tumbuk atau bertampar. Adakah ini normal, Prof? Ini soalan ni nak tanya pada pakar ni. Macam mana? Susah saya nak jawab kerana saya tak begitu memahami soalan ya. Tetapi kalau dia memang dengan rela hati menjadi bahan lawak tu, saya rasa okey lah ya. Tetapi yang kita nak cegah tu adalah jikalau dia dijadikan bahan lawak ya. Itu merupakan satu elemen bully ya. Dan ini akan meningkatkan stres kepada individu tersebut. Kadang-kadang juga ada individu yang cara dia untuk menangani stres diri sendiri adalah dengan berjenaka. Cuma kita perlu sedar bahawa berjenaka ni pun ada batasnya dan hadnya juga. Kalau dah melibatkan sampai physical humor tu mungkin tak disenangi oleh orang ramai. So jikalau kita merupakan mangsa yang ditumbuk berjenaka tersebut, maka kat situ pun kita kena tahu boundaries kita lah. Dan mengatakan bahawa it's okay to joke, tapi just keep the hands to yourself contohnya. Supaya kita validate dia punya cara untuk meluahkan perasaan dia ataupun emosinya, tapi janganlah sampai kita pun terjejas dengan aktiviti yang dilakukan. Terima kasih, Prof. So say no lah. Kena belajar tu say no juga kalau dia tak suka kena pukul bertampar ni lah. Okey, soalan kedua ni bertanya mengenai bagaimana kita nak kenal pasti individu yang mengalami kesihatan mental. Ini saya rasa kalau kita sebagai orang kedua yang tengok orang terdekat dah ya, bagaimana sebagai orang terdekat untuk kita bantu individu tersebut secara berhemah. Menggunakan jalan alternatif adalah jumpa psikiatris atau berpakat untuk bawa dia jumpa kepada pakar. Okey, di sini ada implikasi dia kata sekiranya seseorang individu didiagnos menghidapi masalah kesihatan mental, contohnya dari segi hak penjagaan anak. Sekiranya berlaku perpecahan rumah tangga, adakah ia akan terkesan? Wow, soalan cukup macam emas ni. Siapalah tanya soalan ni, Faizah? Saya tak tahu tu lah. Baguslah sesi ni, Prof. Orang kita pendam rasa nak luahkan, inilah sesi dia nak luahkan dan tanya sendiri pada pakar kita. Okay, so ada beberapa komponen dalam soalan tersebut. Yang pertama tu macam mana kita nak mengenali kawan kita yang mungkin mengalami isu. I think yang ni kita perlu observant. Kalau kita memang kenal kawan kita ni, personality dia sebegini, apa-apa perubahan dari segi personality tersebut mungkin menjadi satu masa untuk kita bertanya, is everything okay atau tidak ya. Dia ni jenis yang riuh rendah tapi tiba-tiba jadi senyap. Kalau senyap sekali dua tu okey lah, normal. Tapi kalau tiba-tiba senyap terus, seminggu tak berserta siapa contohnya, dan biasanya dia yang paling bising dalam katakan family kita ataupun kawan kita ataupun pekerjaan kita, maka di situlah mungkin somebody wants to reach out and ask. Sama juga dengan sebaliknya. Jikalau individu itu memang jenis yang very quiet, tak dengar tiba-tiba jadi berbeza kelakuannya. Bercakap-cakap bercakap-cakap dengan kita, nak berdekat-dekat dengan kita pun tak kenal dia ni. All the while kita kenal dia adalah seorang yang pendiam, tiba-tiba ada kelakuan yang berubah seperti itu. Juga merupakan satu lagi tanda tanya di mana adakah individu itu mengalami isu yang lain. So ni antara beberapa cara. Ketiga tu adalah mungkin dari segi dia punya percakapan, dia punya pertuturan. Mungkin kita boleh faham pertuturan dia, tiba-tiba dah tak faham dah pertuturan dia. So itu pun satu perubahan. Ataupun konten dia yang menakutkan kita. Biasanya dia cerita benda yang short, tiba-tiba dia nak cerita benda-benda yang agak menakutkan. Cara untuk mencederakan diri contohnya. Ataupun cerita-cerita yang very negatif. Di situ pun kita nak tanya adakah there's something going on dengan individu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau individu itu kita rasakan ada some kind of masalah, kat sinilah kalau kita ada AAP, di situlah ditujukan yang pertama dalam tempat kerja. Kalau tidak di tempat kerja, biasanya kita akan refer kepada ketua jabatan ataupun mungkin HR, depending on how big the company is. Kalau dalam ahli keluarga, kat situlah kita nak tanya ibu bapa kita, jikalau dia notice ada masalah dengan adik-beradik kita ataupun kita sebagai kawan kat universiti contohnya, kita nak pergi tujukan kepada unit counselling ataupun pusat kesihatan pelajar contohnya ya. So ni adalah antara beberapa tempat-tempat yang boleh kita lakukan. Kalau orang ramai itu macam kita bincang tadi, boleh pergi ke hospital yang terdekat, insya-Allah ada pakar yang dapat membantu. Nah, jikalau individu itu didiagnosa dengan satu penyakit, adakah ia akan
memudaratkan individu tersebut. Saya yang paling penting adalah kita nak menyelamatkan nyawa sebagai Puan Faizal. Kalau kita nak fikirkan sampai ke elemen situ, mungkin orang tu dah tak ada kita lagi. Yeah? We will normally get there, we will get to that question when we get the person. Yeah? Kalau dia ada masalah. Dan penyakit mental yang kita tengok tadi pun berbeza-beza. Ada yang hilang kewarasan. Ada yang masih waras tapi ada simptom-simptom tertentu. Maka cara dia menyebabkan isu kepada individu itu pastinya berbeza-beza mengikut penyakit tersebut. So saya tak boleh nak katakan adakah melibatkan isu kekeluargaan dan sebagainya kerana it really depends. Kadang-kadang penyakit mental ini akan mengukuhkan lagi actually keluarga tersebut. Suddenly orang sedar bahawa kita punya kita punya actions kepada mak itu menyebabkan dia jadi buruk. Maka selepas itu satu keluarga akan bermesyuarat dan akan melakukan aktiviti yang akan mengeratkan lagi silaturahim tersebut. So biasanya bukan saja semua negatif. Kadang-kadang ada yang positif. Saya baru semalam jumpa satu pesakit di mana selepas dia didiagnosa dengan isu kemurungan dan dibawa berbincang dengan keluarga, maka relationship dia dengan husband dia lebih erat. Dia punya hubungan antara anak dia lebih erat. Kerana dia tak sedar mak sebenarnya dah mula mengalami masalah kemurungan. Dan antara salah satu sebabnya adalah mungkin masa kita PKP itu kita so individualize dalam bilik kita datang, kita nak cepat-cepat tukar baju, yang anak muda tu dah masuk bilik susah nak keluar, yang ibu bapa mungkin dia orang tak sempat nak bercakap dengan each other because dia orang fikirkan banyak benda, maka di situ renggang sedikit keluarga itu. Yang si hamba Allah ni dia mungkin mengalami ada risiko dia dapat murung. Tapi bila dia dari diagnosa tu, bila kita dah bincangkan penyakit ni, lebih erat lagi dia punya silaturahim tu. Dan semalam dia datang jumpa dia elok dah, dia kata after dia punya penyakit dan dibincangkan bersama, maka lebih ketat saya tengok di keluarga dia. Dia orang datang support husband dia yang biasanya kata you can go yourself, hantar contohnya isterinya, anak dia bersalaman sebelum mak pergi jumpa doktor. Ini antara benda positif yang berlaku disebabkan oleh penyakit mental yang dialami oleh si ibu tadi. Dan dia seek help lah. Dan dia seek help. Okay, ni mungkin ada relation to the soalan yang Prof jawab ni. Saya lompat kepada soalan nombor 6 ya. Nombor 6 saya lompat. Ni ada satu soalan yang boleh fit kepada kemurungan lah, since Prof mention about depression. Situasi ni yang bertanya ni, kehilangan ibu setahun yang lalu sejak peristiwa tersebut, sentiasa terbayang-bayang kejadian kehilangan ibu ni dan sampai mudah menangis. Menyebabkan hamba Allah inilah selalu anxious dan sering mendapat anxiety attack. Adakah ini normal bagi orang yang baru kehilangan seseorang? Sekiranya tidak, apakah perlu saya lakukan? Saya sekarang ni tak bersemangat dalam kehidupan serta dah hilang salah satu the big why dalam ibu dalam kehidupannya. Ini satu soalan yang bagus. Terima kasih kepada yang bertanya soalan tersebut. So this is a very nice question because dia melibatkan isu murung dan dia juga melibatkan isu loss ataupun grief atau berkabung. Dan biasanya kalau kita tengok dari segi konteksnya, kalau individu itu kehilangan individu yang tersayang, biasanya kita kasih tempoh lebih kurang sampai 6 bulan. Dan jikalau individu itu tak dapat move on dan dah mula ada isu fungsi seperti yang kawan kita ceritakan tadi, tak bersemangat nak pergi kerja, sering menangis tanpa sebab contohnya, mungkin individu tersebut dah mula menuju kepada isu kemurungan. So saya mungkin galakkan untuk kawan kita ni untuk datang mendapatkan pertolongan di mana-mana hospital supaya dapat disaring jikalau daripada mula-mula berkabung itu dah mula menuju kepada isu kemurungan. Yang kita bincangkan tadi, jikalau tak dirawati ataupun tak dijagai, maka kita risau simptom-simptom lain yang akan berlaku. Contohnya bukan saja hilang semangat, tetapi dah hilang minat untuk beberapa perkara, rasa dunia ni dah gelap contohnya, rasa hidup ni dah tak bermakna. Maka kat situ kalau kita ada elemen sebegini, ini merupakan salah satu simptom kuat untuk individu itu mengalami kemurungan. So maybe you want to get help a little bit early for this friend of ours. Okay, nasihatlah pada yang bertanya ni untuk mungkin boleh mendapatkan khidmat pakar lah sekiranya anda rasa memerlukan.
Okay, ada satu soalan juga. I think this is very good question. Saya rasa saya kena tanya Prof sekarang. Berkenaan dengan pesakit mental yang stigmatized. Ini saya kena mention lah. Sebab itu perkataan yang agak sinonim dengan mental health, stigma. Pesakit mental sering dipandang serong oleh masyarakat, tidak terlepas juga dari doktor dan staf-staf kesihatan. Jadi adakah ada tempat lain yang boleh pesakit dapatkan bantuan kecemasan dan tidak dipandang serong? Ni soalan pertama. Soalan kedua, apa yang perlu kita buat untuk orang yang pandang rendah kepada orang yang mengalami penyakit mental atau isu kesihatan mental ni lah. Macam istilah orang kata acah je ni ataupun tak solat, itulah sebab dia kena mental. Contoh-contoh lah ni yang orang bertanya, Prof. So di sinilah saya juga bersetuju di mana walaupun kita dah buat banyak aktiviti kesedaran daripada berbagai-bagai tempat, sama ada badan NGO ataupun kerajaan sendiri, stigma masih lagi menular di kalangan kita ya. So di sinilah kita perlu whole of community punya effort untuk mengurangkan stigma tersebut. Dan kat sinilah saya katakan tadi, bila kita melihat banyak NGO anak muda ini yang menangani isu kesihatan mental, saya rasa bersemangat dan juga rasa hopeful kerana diorang ni akan menjadi adults dan lepas tu akan menjadi warga emas. Dan kalau dia hidup lama tu dan ramai mereka ini, maka isu kesedaran kesihatan mental ni akan semakin lama semakin berkembang. Supaya kawan kita tu bersabarlah sedikit kerana masih lagi kita walaupun nampak macam kesedaran ni dah banyak, tapi saya nampak lebih kurang 2 tahun yang lalu semasa pandemik ni yang tiba-tiba meloncat dia punya kesedaran dalam isu kesihatan mental kerana kita semua yang terlibat dengan PKP memang mengharungi sedikit masalah emosi semasa itu. Jikalau kita susah tidur, rasa gelisah, rasa takut, rasa murung, rasa marah, itu dah kelibat isu kesihatan mental dan mengganggu kita semasa kita PKP dahulu. So di sinilah kita perlu meningkatkan lagi kesedaran supaya stigma tu akan berkurangan dan insyaAllah mungkin lepas itu mungkin masyarakat akan lebih empati kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan tersebut. Terima kasih Prof. Kongsikanlah macam mana nak stigmatizekan the situation lah berkenaan dengan mental health. Ini ada satu soalan ni, nak kata sesuai dengan pakar Prof ni berkenaan dengan merokok. Ni ada yang bertanya, contoh untuk release stress dan depression menggunakan vape, merokok, dadah atau alkohol. Apa pandangan Prof mengenai perkara ini untuk release stress? Saya rasa satu aktiviti yang kita panggil maladaptive coping yang tidak membantu dan yang paling merisaukan dapat memudaratkan. So I'll tell you why. Kalau isu ketagihan dada, memang kita jelas bahawa dada-dada tertentu akan menyebabkan otak kita terbantur ataupun terencan. Penghidugam contohnya, isu dari segi methamfetamin atau ais atau syabu contohnya. Malahan isu cannabis juga boleh meningkatkan individu yang berisiko untuk mendapat skizofrenia atau psikosis mengalami simptom-simptom lebih awal. Contohnya, mereka yang mengalami masalah mungkin bipolar dan kemurungan dengan penggunaan dada-dada tertentu yang terbincangkan tadi juga akan mempengaruhi tingkah laku mereka. Untuk isu rokok pula, my good friend Gemma Taylor di United Kingdom baru saja 2-3 hari lepas mengeluarkan satu kertas kerja yang menunjukkan bahawa individu yang merokok akan menyebabkan bukan saja masalah kesihatan fizikal, tetapi dia juga akan mempengaruhi otak mereka. Dan ini akan meningkatkan risiko mereka untuk mengalami penyakit mental, terutamanya masalah kegelisahan dan kemurungan. So walhal mula-mula kita rasakan bahawa ada symptom relief, tetapi bila kita gunakan dengan lebih lanjut, dia ditunjukkan dia akan mengakibatkan masalah kesihatan yang lain, termasuk juga masalah kesihatan mental. Dan saya nak katakan di sini antara satu dia punya findings dan kajian tersebut yang saya rasa yang lebih positif adalah apabila kita berhenti merokok, maka dia akan membantu untuk meningkatkan kesihatan mental kita. So one of the ways that you can improve your mental health is actually to stop taking cigarettes ataupun vape
Dan of course alkohol dan dada-dada lain juga lebih baik kita jauhi kalau kita tak pernah cuba. Okey. Penganjur sedang memberikan saya cue. Boleh bagi tanya suatu soalan je Prof. So saya tengah pilih soalan mana yang rasa macam will be impactful to everyone lah. Sebab okey, satu soalan ni lah yang saya rasa mungkin boleh membantu semua yang mendengar ni. Sebab saya percaya yang mendengar ni sama ada dia sendiri yang mengalaminya ataupun dia sedang mempunyai orang lain dan orang tersayang lah yang mungkin mengalami depresi atau isu-isu kesihatan mental tapi tak tahu. So soalan ni saya nak tuju kepada Prof yang saya rasa relevan lah. Bagaimana kita nak approach bagi nasihat untuk ahli keluarga yang sedang mengalami depression. Yang ni specifically untuk keluarga kan, sebab kadang-kadang mungkin kita nampak ahli keluarga kita macam Prof tadi mention, nampak duduk diam. Tapi ni macam mana Prof? Kita nampak, kita rasa dia ada depression, dia suka je, mungkin kalau ahli keluarga kita ni bukan jenis yang nak cerita masalah dan kita nak tolong. Macam mana kita patut cakap, mulakan perbualan tu ataupun kita tak nak sampai tahap to the extent yang paling teruk, kita tak naklah sampai dah suicide thought semua tu lah. Apa cara terbaik nasihat Prof ni pada semua yang mendengar? Langkah terbaik pertama yang kita boleh buat dan seterusnya untuk membantu orang yang tersayang. Punya last question punya lah susah ya kawan-kawan. Kalau ikut pengalaman, kalau pihak PLAS ni kita pernah menerima sampai 250 question dalam satu sesi sebegini. So memang tak mustahil lah kita tak dapat jawab semua soalan ya. Tapi soalan yang diberikan last ni memang sukar. Yang saya selalu nasihat kepada keluarga ni ada beberapa peringkat. Kalau kita baru nak berkeluarga ataupun kita mungkin dalam keadaan dating scene lah contohnya, and we think that we might want to marry this person or have a relation with this person, inilah masanya untuk kita nak menukar budaya keluarga baru kita berbanding dengan keluarga kita yang dahulu. Saya memang setuju di mana kita semua mungkin ibu bapa kita tak begitu senang untuk membincangkan isu-isu emosi. Ya? Tetapi tak bermakna kita tak boleh memulakan perbincangan tersebut bersama dengan orang yang tersayang yang kita jumpai ini. Ya? Itu yang pertama. Kepada mereka yang mungkin dah berkeluarga, dah ada anak contohnya, di sinilah ada masanya kita nak menukarkan budaya dalam rumah tangga kita untuk membincangkan isu-isu emosi tersebut. Kita boleh terapkan pada anak kita apakah emosi yang dilakukan. Kalau dia marah tu kita kata, Johnny, that is anger that you're feeling, contohnya. Ya? Kalau budak tu rasa sedih bila kematian kucingnya, Johnny, that is sadness that you're feeling right now. Ya? Supaya dia tahu emosi tersebut. Antara satu isu yang sering kita lihat apabila individu tu dia rasa something tapi dia tak tahu apa benda perasaan tu. Bila dia tak dapat ceritakan atau namakan perkara itu, susah untuk dia mendapat sokongan yang dikendaki. Ya? So dari segi situ kita dah boleh mulakan dengan keluarga kita. So kalau kita ni dalam keluarga yang masih tradisional, di mana ibu dan bapa ni masih lagi belum lagi fasih dengan isu kesihatan mental, tapi kita mengalami simptom tersebut dan tak tahu nak bincang macam mana. Saya selalu gunakan television actually. Di mana kalau ada orang ni, especially ibu bapa macam my father, my mother pun sekarang ni suka cerita Korea. Ya? Dan cerita Korea ni ada banyak cerita-cerita yang ada elemen kesihatan mental yang kita nampak di situ. Dan saya rasa kat situlah kita boleh mulakan perbincangan kita di mana what do you think about this scene kan? Dia cerita-cerita, I think this person's having this thing called depression contoh. You know, sometimes I feel that way. Kat situ mungkin perbincangan ni boleh dimulakan. Kalau si ayah itu mengalami simptom tersebut contohnya, dekat situlah dia boleh mulakan dengan anak-anak dia di mana dia kata, you know, what do you think about this scene? Katakan orang tengah marah kan. Sometimes I also feel angry like this person juga. And what about you, Faizal? So mula kat situlah mungkin diorang boleh berbincang mengenai isu tersebut. Ya. Kalau cara halus macam ni tak begitu berjalan, saya juga galakkan di mana kita tiba-tiba tertinggal buku-buku berkenaan dengan isu kesihatan mental tersebut. Ya. Supaya tiba-tiba si imak ni tertengoklah benda ni dan dia mungkin terbaca. InsyaAllah dia terbaca lah. Sama dia nak bertindak atau tidak tu lain cerita. Tapi benda tu ada. Ya. Yang ketiga tu bolehlah kita gunakan podcast ataupun macam ni lah segmen sebegini dalam kereta, dalam TV, kita mainkan saja. Dan di sini orang yang di sekeliling kita ni walaupun dia tak
peka tapi dia tiba-tiba terdengar dan mungkin dekat sini topik perbualan mungkin boleh dilakukan ataupun kita boleh come back to it later. Dan of course yang paling direct adalah kita cakap dekat individu tersebut, saya baru baca pasal isu tersebut, murung contohnya, kalau tengok mak, bapa, abang, adik, you might be having this problem, do you want to talk about it? So kat sinilah mula perbincangan tersebut. Yang pentingnya adalah penggunaan bahasa tu, Faizal. Yang sering kita salah ni adalah di mana kita menggunakan ayat yang tak begitu cantik seperti aku rasa kau ni gila lah. Walaupun kita main-main, kita ingat berjenaka, tetapi itu sangat sensitif kepada individu yang mungkin mengalami. Bukan dia lah terus takut yang kita dah melabelkan dia dengan elemen. Ataupun kau ni pelik lah. Kan benda-benda yang dah negatif. Saya rasa lebih baik kita just be frank, telus, matter of fact. Saya rasa you ni mengalami isu murung. Sebab macam masa benda ni. Ini adalah antara simptom ni. Apakah pandangan? Contohnya, what do you think about this? Contohnya. So bila kita frank about the situation tanpa berjenaka, maka individu rasa tak dijudge. So dekat situ mungkin dia akan bercerita mengenai masalah yang dia alami. So saya harapkan itu mungkin membantu kawan kita bertanya soalan. Terima kasih Prof. Saya harap ada banyak lagi soalan tapi disebabkan kekangan masa yang kita ada, itulah soalan-soalan yang saya pilih yang saya rasa boleh memberi manfaat kepada semua. Prof, sebelum kita sampai ke penghujung sesi kami kisah bersama pakar ni, saya ingin menjemput Prof lah untuk memberi sedikit memberi nasihat dan kata-kata penutup peringatan pada semua penonton kita hari ini. So I think yang penting adalah kita memastikan supaya kesihatan mental kita yang baik dan sentiasa baik dengan melaburkan masa dan juga pengetahuan dan juga aktiviti untuk meningkatkan kesihatan mental kita. Yang kedua, kita semua adalah macam agents of change. Dan di sinilah kita boleh memainkan peranan kita dengan tidak menstigmakan mereka yang mempunyai apa-apa jenis penyakit. Sama ada penyakit fizikal tertentu, nampak dia kaki tak ada contohnya. Jangan kita buat lawak dengan isu tersebut. Sama juga dengan individu yang mempunyai penyakit mental contohnya. Tidak perlu dilawak, dibuat bahan contohnya, kerana ini akan meningkatkan stigma. Dan yang ketiga saya rasa kita perlu ingat kempen Kementerian Kesihatan, Let's Talk, TALK, T, tell someone that you trust your problem. Beritahu kepada individu yang anda percayai masalah anda, jika ada masalah. A itu ask for help, mintalah pertolongan. L adalah listen without judgment. Pada mereka yang diberi kepercayaan, dengarlah tanpa prejudis, tak perlulah kita berkata-kata lagi. K, yang ini penting juga, know where to find help. Tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Manalah tahu jikalau kawan kita memerlukan bantuan, kita dah boleh bantu. Saya nak tanya satu situasi, saya selalu tanya, kepada pihak PLAS pun kita pernah tanya soalan yang sama. Jikalau ada kemalangan yang berlaku, kita dekat satu tempat, ada kemalangan yang berlaku, kita lihat sendiri, tanya diri kita sendiri, jikalau ada orang yang tercedera, adakah kita tahu apa nak buat? Biasanya semua orang akan angkat tangan kata, I know what to do. I will call the police, I will call the bomber, I will call the hospital. Kalau kita bayangkan ada kawan kita datang kat kita, dia cakap yang dia ni tak nak hidup lagi. Adakah kita tahu bagaimana kita nak membantu kawan kita tersebut? Kalau kita tak tahu, maka di sinilah menjadi satu peringatan kepada kita sendiri untuk cari pengetahuan macam mana nak bantu kawan tersebut kerana dia boleh menyelamatkan satu nyawa. Ya, betul. Menyelamatkan satu nyawa tu bernilai, Prof. Betul. Terima kasihlah Prof atas kata-kata penutup dan nasihat pada semua penonton hari ini. Sebelum akhiri sesi ini juga Prof, saya ingin mempromosikanlah kempen kesihatan, kesedaran kesihatan mental yang dibawakan oleh PLAS ni, Kami Kisah. Kita ada satu kontes dipanggil Kami Kisah Challenge. Kami Kisah Challenge bermula pada pukul 12 tadi sehingga 16 Oktober 11.59 malam di media sosial Instagram PLAS Malaysia. Cari ia. Anda nak join, mudah saja. Anda perlu pamerkan sisi kreatif anda dengan post foto dengan caption yang berkaitan dengan tip penjagaan
kesihatan mental. Macam Prof mention tadi, banyak cara kita nak jaga kesihatan mental. Di sini tanda sokongan anda, post cara anda jaga kesihatan mental anda. Alright? Lepas tu share apa tip anda dalam post anda tersebut. Kedua, anda perlu follow, share dan tag @plus_Malaysia di feed Instagram anda. Pastikan akaun anda bukan public dan sertakan sekali hashtag Kami Kisah, hashtag World Mental Health Day dan hashtag We Sihat Selamat, hashtag peraduan di akhir caption anda. Okay? Penting ni, mudah saja, sangat mudah dan anda akan berpeluang. Ini kita ada bagi contoh ya dekat skrin. Macam mana nak hantar? Ini contoh, janganlah hantar gambar yang sama. Gunakan gambar yang kreativiti, tip-tip kesihatan mental yang anda praktikan. Banyak hobi, ada yang naik basikal macam Prof. Ada yang memancing, ada yang suka tengok movie, macam-macam boleh. Boleh kongsikan, kita kongsi dan kita support ini. Dan yang menariknya, 100 pemenang bertuah yang akan dipilih berpeluang memenangi RM50 Touch and Go e-wallet setiap seorang daripada 100 ni, dan sekiranya istimewa bagi Plus Miles members anda akan mendapat 5,000 mata ganjaran. Bagi Plus Miles members. So kalau anda bukan member, join. Nanti untuk maklumat yang lebih lanjut, lebih terperinci, anda boleh lihat kita punya terma dan syarat. Nanti boleh klik link di Instagram, akaun Instagram kita. Alright. I think so jom kita ramai-ramai join this Kami Kisah Challenge, dan seterusnya Prof, kita pun dah sampai ke akhir waktunya. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Prof kerana sudi bersama kami untuk berkongsikan dan berkongsikan mengenai isu kesihatan mental dan memberi nasihat dan juga tip-tip kesihatan mental supaya penonton boleh mengambil iktibar, membuatkan sokongan dan tindakan awal yang sepatutnya sekiranya mereka memerlukan ataupun orang yang tersayang. Seperti yang saya kata tadi, Plus Kisah, anda kisah, kami pun kisah. Saya Faiza daripada Jabatan HSSC Plus ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan ingin mengingatkan anda semua yang telah menghadiri sesi ini, tolong untuk menjawab borang kaji selidik bagi membantu kami memberi understanding lah, memahami kajian lebih lanjut mengenai sesi hari ini, dan kami memohon anda semua mendapat dapat memberikan anda kaji selidik anda ini maaf ya, dan juga take care of yourself mentally, physically, spiritually, dan supaya anda lebih baik dari segi mental dan fizikal. Saya Faiza daripada HSSC Plus, live secara live di Pesada Plus, ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau kekurangan daripada program kami hari ini. Sekian, salam sejahtera. Take care everyone. Kami Kisah.